Fat, nak tanya Ustaz, kalau datang bulan, bolehkah mengajar anak mengaji Al-Quran? Baik. Fatah ya Fat dan juga orang yang lain, yang lain-lain semualah, kita kena faham ada perbandingan perbandingan pandangan dari sudut perempuan yang dalam haid ini. Ya, kalau kita mengaji, pertama satu pendapat mengatakan haram. Tak boleh. Haid dia memang tak boleh. Okey, ada pandangan yang kedua mengatakan tak ada masalah, boleh. Okey, ada pandangan yang di tengah-tengah. Dia kata kalau saja-saja nak baca Quran tak boleh. Tetapi untuk mengajar boleh. Bayangkan guru di sekolah agama, ada guru 100 orang. 5 orang guru lelaki, 95 orang guru perempuan, 50 haid. Bayangkan raya budak-budak hari tu. Maka sebab tu kita kebanyakannya mengambil pandangan yang ketiga, iaitu pandangan dia apa? Seandainya membaca itu atas tujuan dan manfaat sesuatu, maka itu dibenarkan. Hafizah yang sedang menghafaz Al-Quran, guru yang menegur bacaan Al-Quran atau mengajar Al-Quran, penceramah yang memberitahu dalil-dalil daripada Al-Quran, maka mereka ini dibenarkan. Tak jadi masalah. Tapi kalau saja-saja time tu baru hang nak baca Quran, memang karut lah. Masa suci tak mau baca, ni bahasa lagi lah. Masa suci tak mau baca, masa uzur pun tergedik-gedik juga. Itu bahayalah. Tapi kalau kita baca kerana macam ni, soalan ni nak mengajar anak, maka itu tidak menjadi sebarang masalah. Okey, baik. Muhammad Zulfahmi, Ustaz, macam mana nak jauh diri dari sifat riak? Perkara yang paling besar dalam hidup kita adalah ketidakikhlasan atau tidak ikhlas dalam beramal. Maka sebab tu ulama cuba bagi tahu kita cara untuk hindar daripada sifat riak ini adalah dengan melakukan amal itu sembunyi-sembunyi. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. So belajar istighfar banyak-banyak. Ya, istighfar banyak-banyak. Kemudian kita minta supaya Allah Ta'ala bantu kita cari keikhlasan dan cuba beramal dengan amal cara Nabi. Maksudnya apa? Baik. Pergi ke masjid tak? Pergi. Pergi bila? Solat fardu dengan ceramah. Ya, solat fardu dan ceramah. Solat sunat, buat kat rumah. Solat duha, buat kat rumah. Solat witir, buat kat rumah. Solat sunat, ba'diyah zuhur ke, ba'diyah syak, buat kat rumah. Itu cara Rasul SAW. Baca Quran, bukan di masjid. Memang Nabi suruh baca di rumah, bukan di masjid. Malah Nabi pernah tegur orang yang baca Quran, berzikir dengan kuat di dalam masjid, mengganggu orang lain. Maka buat sendiri-sendiri, zikrullah sendiri-sendiri. Tapi kita ni, terutama kita orang Melayu, kita suka buat majlis. Kita buat majlis. Okey, majlis baca Yasin. Okey, tapi waktu sendiri dia tak baca. Majlis zikir munajat, tapi waktu sendiri dia tak zikir. Solat apa kita panggil 10 akhir Ramadan, buat di masjid dan sebagainya kan. Maka sebenarnya solat-solat tahajud begitu adalah disuruh buat di rumah sendiri-sendiri. Dan selepas kita dah elok buat sendiri-sendiri, kita kejut anak bini kita, buat sekali dengan anak bini kita, bukan buat dengan orang lain. Maka apabila kita buat sendirian dengan ahli keluarga kita, maka hilanglah. Dia tak ada perasaan riak dan sebagainya. Okey? Atau tiba-tiba ada perasaan sedemikian di luar. Katakanlah kita ni tak ada niat, tapi tiba-tiba, biasalah manusia, dia kembang sikit. Muhammad Zulfahmi dan juga yang lain, kita ni manusia, termasuk diri saya juga. Kita ni manusia. Kami masuk TV ni, tanyalah ustaz saja, bukan ada apa, lebih kurang macam tu. Ada sikit sana, sikit sini. Itu bukannya banyak mana pun. Tapi orang ni puji, dia rajin puji. Bukan ada maksud apa, dia pun tak maksud apa-apa, tapi dia puji. Bila dia puji saja, setan datang. Setan datang, maka akhirnya kita terasa kembang lah, bukan main. Tu akhirnya jadi gitu. Maka lepas tu kena buat apa? Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita, insyaAllah.